Ramai ni wajah-wajah yang dirindui ni. Lama tak jumpa. Sihat ya semua? Apa khabar semua? Ini macam jumpa orang kampung ni. Kami tadi bertolak lepas subuh baru sampai. Ada yang percaya ke? Saya ni orang Nogori sekarang ni. Boleh terima tak saya jadi orang Nogori? Dan ni orang Nogori. Orang muda an. Boleh berlaku Ustazah. Subhanallah. Kami dah duduk di Negeri Sembilan ni dah lebihlah 10 tahun. Anak-anak lahir sini kebanyakannya, membesar di sini, dah beli rumah di sini. Perniagaan semua kat sini Lepas tu buka perkampungan Ahli Hijrah pun di Nogori. Sebab itu kalau orang tanya sekarang, Ustazah orang mana? Asal Terengganu, tapi menetap dan mencari rezeki di Negeri Sembilan. Jadi saya orang Terengganu dan orang Negeri Sembilan. Boleh ke gitu? Masya Allah. Subhanallah. Orang Negeri Sembilan daripada awal saya berada di sini. Mula kerja dulu kat Jabatan Agama, kemudian duduk di taman. First, sebenarnya banyak rumah pindah-pindah. Lepas tu lama duduk dekat Taman Guru. Lepas tu sekarang duduk kat Paroi. Dan ramai yang ingat saya duduk KL. Tapi sebenarnya daripada 2008, bukan, daripada 2010, 2011, antara itulah memang dah duduk di Negeri Sembilan. Bolehlah cakap Nogori. Kira betul tak makhraj tu? Betul. Subhanallah. Jadi sahlah ya orang Nogori. Alhamdulillah, subhanallah. Kita berselawat dengan selawat yang paling afdal, yang mana ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk memberi salam kepadamu ya Rasulullah. Sebab Rasulullah depan para sahabat. Jadi para sahabat ni boleh terus saja bagi salam kalau jumpa Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi ajarkanlah kami bagaimana untuk kami berselawat kepadamu. Apabila turunnya perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Perintah Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah dan berilah salam ke atas Nabi. Itu yang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana nak bagi salam kepadamu, sebab Rasulullah depan, tapi ajarkan kami berselawat kepadamu. Lalu Nabi pun bersabda, Nabi mengajarkan berselawatlah dengan selawat yang paling afdal. Selawat apa? Selawat Ibrahimiyah, yang mana kita baca di dalam At-Tahiyyat. Jadi sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada Nabi, kerana Nabi SAW telah mengorbankan segala-galanya, air mata, air darah, air keringat, dirinya, keluarganya dan seluruh apa yang Allah berikan adalah untuk memastikan seluruh manusia sampai Islam, iman dan juga ihsan. Jadi kita berterima kasih dengan segala pengorbanan Rasulullah berjuang untuk menyampaikan Islam, dan kita sekarang menjadi orang Muslim. Manusia ada lebih kurang hampir 3 bilion 2.9 sebelum 2.7, makin ramai manusia di muka bumi ni, dalam 3 bilion. Umat Islam dalam 1 bilion lebih. Masih lagi agama nombor 2 di dunia. Yang nombor 1 masih lagi Kristian. Tetapi agama yang paling pesat dan cepat berkembang di dunia sekarang adalah Islam. Sehingga kan banyak dah gereja yang ditukar kepada masjid, tetapi masih lagi agama nombor 2. Bukannya kita ini rasa macam kita dalam keadaan Islam, ia bukan adalah satu perkara yang biasa, kerana ramai lagi yang tidak kenal siapa itu Tuhan, iaitu Allah. Ramai tak kenal bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah.
Dan ramai yang tak tahu bahawa kitab yang sebenar adalah Al-Quran. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih. Lalu kita berselawat kepada Nabi. Sama-sama kita selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada Masjid Ar-Rawdah Taman Rasa Sayang, Senawang Negeri Sembilan. Ini kampung saya jugalah ni, Senawang ni tempat cari rezeki. Galeri semua sebelah situ, boleh jalan kaki kan. Terima kasih ibu-ibu muslimat terutamanya yang selalu support galeri Ustazah Azmah. Setiap minggu ada yang datang cari air zam-zam, cari kurma, baju, telekong nak buat hadiah, cari. Tapi datang 10 kali tak jumpa juga Ustazah Azmah Ustazah, saya dah datang 20 kali rasanya Acik tak jumpa-jumpa Ustazah. Subhanallah. Pergi-pergi harap jumpa Ustazah, nak balik kan tak beli, malu, belilah satu barang. Subhanallah. Ada yang kali pertama jumpa saya kan? Siapa kali pertama ni? Ramai juga pada orang kampung ni kan? Masya Allah. Terima kasih Puan Maimunah binti Yahya. Ini Hajah Maimunah ni dah selalu ni sebelum ini pembaca doa Tuan Azizah bin Solihin, imam kepada Masjid Ar-Rawdah. Tuan imam kita yang penuh barakah pada usianya yang sebegitu. Allah masih memilih dia. Allah masih memilih tuan imam kita ni. Okey. Allah masih memilih tuan imam kita ini menjaga rumah Allah, memimpin umat Nabi Muhammad dalam salat. Hebat. Allah berikan kudrat. Subhanallah. Seterusnya Tuan Ibrahim bin Abdul Ghafur, pengerusi masjid. Seluruh ahli jawatankuasa Masjid Ar-Rawdah Taman Rasa Sayang yang bertungku lumus untuk menganjurkan di sebalik tabir majlis ilmu pada malam ini, Taman Syurga Allah di rumah Allah ini. Muslimin muslimat yang hadir ke masjid dan semua yang sedang menonton secara live. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati, tajuk ceramah ataupun majlis ilmu Taman Syurga kita pada malam ini ialah persiapan menuju ke bulan Ramadan. Saya bukan nak fokus tentang fadilat, kelebihan bulan Ramadan, sebab nanti memang akan ada banyak ceramah seminggu sebelum Ramadan, kuliah-kuliah maghrib dan sebagainya. Tetapi insya-Allah saya akan cuba fokus tentang bulan Rejab dulu. Sebab siapa yang melakukan amalan dan faham tentang bulan Rejab, maka insya-Allah dia akan menyambung persiapan ke bulan Syaban, dan itulah yang dimaksudkan persiapan menuju ke Ramadan. Kenapa disiapkan dulu Rejab, kemudian Syaban, kemudian baru Ramadan? Supaya bila kita masuk Ramadan, kita bukan masuk mengejut. Kita bukan masuk seperti kita tidak ada buat apa-apa sambutan ataupun persiapan. Tuan-puan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, cuba bayangkan begini. Ada seorang pelumba lari, dia mewakili negara Malaysia masuk ke sukan Olimpik. Olimpik ni sukan paling tinggi ke? Ke ada lagi tinggi? Lepas Olimpik, apa lagi ya? Atas baik Commonwealth. Olimpik lah, kita kata Olimpik lah. Dia wakil Malaysia untuk ke Olimpik. Begitulah. Jadi sekiranya dia punya persiapan ialah banyak rehat, banyak makan, banyak tidur. Sebab dia kata nak cukup tenaga bila nak berlari nanti. Dia jadi rehat banyak, tidur banyak supaya dia kuat. Dia kata tenaga banyak ni untuk dia boleh berlari supaya dia tak penat nanti. Agak-agak dia boleh menang ke tidak? Tak. Dia akan pancit awal lagi. Orang lain tinggal dia jauh, awal-awal lagi dia dah lelah dah. Akhirnya dia akan berhenti. Tetapi ada orang lain yang buat persiapan untuk dia pergi berlawan tu 6 bulan sebelum. Dia dah berlatih berlari, setiap hari dah berlari.
Masuk dekat bulan lagi dekat, lagi dia berlari lagi banyak. Orang yang beginilah bila masuk lumba lari, dia takkan pancing. Dia akan dapat terus berlari sampai akhir. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, cuba ingat balik Ramadan yang lalu. Ramai yang pancing awal. Masa hari pertama semangat, boleh habis 1 juzuk, boleh habis 2 juzuk. Hari pertama banyak zikir, banyak selawat, bersedekah. Hari pertama lidah pun tidak ngumpat, tidak mengata orang. Hari pertama terasa sekali bulan Ramadan. Masuk hari kedua, dia dah mula kurang dah baca Quran. Masuk hari ketiga makin kurang. Masuk hari yang keseterusnya, dah macam hari biasa, sama seperti bukan bulan Ramadan. Sama dah. Yang bezanya adalah dia tak makan tak minum. Yang lain sama. Dah mula layan movie balik, layan drama balik, habiskan masa balik. Dah kurang baca Quran, tak dapat dah 1 juzuk. Sampailah ada hari-hari nak dapat 1 muka surat pun payah. Inilah yang kita bimbang. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi bersabda, kam min sa'imin, betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa daripada puasanya. Tak dapat jaminan syurga, tidak dapat pembebasan api neraka, tidak mendapat rahmat Allah, tidak mendapat ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Yang dia dapat, Nabi kata, illal ju' wal 'atash. Yang dia dapat adalah lapar dan dahaga. Itu saja. Yang lain tak dapat. Sedangkan Nabi SAW bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila tiba bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu syurga, akan ditutup pintu neraka, dan akan dibelenggu syaitan. Dan pada setiap malam bulan Ramadan, Allah akan perintahkan para malaikat untuk mencatat di kalangan hamba-hambanya siapakah penghuni syurga dan siapakah yang akan dibebaskan daripada api neraka. Tetapi peringatan Nabi yang saya bacakan hadis tadi itu adalah peringatan untuk kita semua. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dihormati, cuba bayangkan di mahsyar kelak. Cuba bayangkan di mahsyar, apabila kita nak ditimbang amalan puasa kita. Bagi yang umur 50 tahun, ibu-ibu dah jumpa Ramadan 50 kali. Yang umur 60 tahun, bapa-bapa, ayah-ayah, anda dah jumpa 60 kali Ramadan sepanjang hidup. Kita tolaklah 10 tahun terawal, masa tu belum balik, kita kata. Umur 11 tahun kita ambil, kita balik. Bermaksud dah 50 kali dah sejak balik jumpa Ramadan. Dah 40 kali dah jumpa Ramadan. Yang kita bimbang apa? Bila di padang mahsyar kelak, bila dibentangkan Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ke-10, Ramadan ke-20, Ramadan 30, Ramadan ke-40, yang kita bimbang ialah, na'udzubillahi min zalik, sekiranya catatan pahala adalah kosong, 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 kosong. Na'udzubillahi min zalik. Faham tak apa yang cuba saya sampaikan? Ini di antara kebimbangan yang perlu ada. Kebimbangan apa? Ramadan kita yang lalu, yang lama, tidak ada apa-apa, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis tadi itu. Kam min shaimin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tidak ada apa-apa, tidak ada bahagian pahala, tak ada apa-apa daripada puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Maksudnya Nabi kata, dalam ramai-ramai orang berpuasa, majoriti tak dapat apa-apa. Kosong, kosong, kosong. Catatan yang ada adalah dia cuma lapar dan dahaga, tapi pahala ibadah semua tidak diterima. Kenapa?
Itulah, Alhamdulillah, saya puji Masjid Ar-Rawdah ni. Baru je hari ini berapa Rejab? 7 ke 8? Dah lupa dah kan? Kita ingat 1 Rejab hari tu je. Nanti 1 Syaban kita ingat. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dihormati, hari ini 7 ke 8 ni? 7 Rejab. Tapi malam dah masuk, maksudnya 8 Rejab lebih kurang kan? Bukan lebih kurang, ya dah masuk 8 Rejab lah. Alhamdulillah, ini masjid terawal yang buat tajuk berkaitan dengan Ramadan. Alhamdulillah, tahniah kepada pihak masjid. Sebab ramai yang tak nak bawa lagi tajuk Ramadan, bila masuk Syaban dah hujung-hujung baru nak bawa. Tapi bila kita dah bawa daripada Rejab, kita dah mula dah ni tanam benih yang mana supaya nanti bila Ramadan benih ni akan keluar. Kita tak boleh nak tanam benih terburu-buru. Bila 2 hari sebelum Ramadan barulah nak tanam, buat persiapan. Kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW, 5 ke 6 bulan selepas Ramadan, apa yang mereka buat? Apa yang sahabat Nabi, para salafus salih, para wali Allah buat selepas habis Ramadan bermula daripada 1 Syawal? Mereka berdoa dengan ucapan, kan antara ucapan yang disunatkan, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa doa tu? Semoga Allah menerima amal kamu dan amal kita semua terimalah ya Allah. Doa mereka selepas habis Ramadan, lebih kurang 6 bulan selepas Ramadan, Allahumma taqabbal minna ibadatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna a'malana, Allahumma taqabbal minna salatana. Itu bahasa Arab. Kita boleh doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami di bulan Ramadan. Maksudnya 5 bulan, 6 bulan selepas Ramadan, mereka bersungguh-sungguh berdoa mengharapkan Allah terima semua ibadah di bulan Ramadan. Dan separuh tahun selepas itu, 6 bulan, 5 bulan sebelum Ramadan, mereka tidak berhenti berdoa supaya bertemu dengan Ramadan seterusnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, sekarang kita dah masuk ke bulan Rejab, yang mana doa yang masyhur yang kita boleh amalkan, kita sama-sama baca ya muslimin muslimat. Kebanyakan daripada kita semua hafal. Tak apalah, saya baca lagi sekali. Muslimin muslimat boleh ikut. Saya baca kemudian ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan berkatilah kami di bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan serta keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan daripada bulan Ramadan. Tuhanku
dan Tuhanmu adalah Allah. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sejahterakanlah kami ya Allah sehingga datangnya Ramadan. Sejahterakanlah ya Allah Ramadan bagiku, dan terimalah daripadaku ibadah di bulan itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat, doa yang pertama adalah doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa yang masyhur tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ataupun ada matan hadis yang lain, wa ballighna Ramadan. Kemudian doa yang kedua yang kita bacakan tadi juga adalah doa daripada Nabi juga apabila melihat anak bulan Ramadan. Dan doa yang ketiga kita bacakan tadi adalah satu amalan yang dilakukan oleh salafus salih. Ya Allah, sejahterakanlah Ramadan untukku, dan jadikanlah Ramadan itu sejahtera untuk kami. Masya Allah, Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, antara persiapan yang kita boleh buat di bulan Ramadan ini, di bulan Rejab. Contoh, kita biasa buat persiapan apa bila nak sambut raya? Kita akan buat apa bila nak sambut raya? Kita akan kemas rumah, hias rumah, bersih rumah. Lepas tu kita akan ada pakaian baju raya, ada kuih raya, lagi sofa raya, langsir raya, kapet raya, bekas biskut raya, beg raya pun ada, kasut raya. Macam-macam persiapan kita untuk menyambut hari raya Aidul Fitri. Aidul Fitri membawa maksud kembali kepada fitrah, iaitu suci dan bersih daripada dosa. Dan orang yang layak menyambut Aidul Fitri adalah orang yang berjaya menghidupkan Ramadan, yang mana disebut di dalam hadis Nabi SAW, man qama Ramadan, man shama Ramadan. Ada dua. Boleh man qama Ramadan juga satu riwayat, man shama Ramadan juga riwayat yang sahih juga. Nabi sebut man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan, membangunkan Ramadan, mendirikan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh menghitung diri, dengan penuh muhasabah diri. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, jadi kita bukan hanya buat persiapan untuk sambut Ramadan supaya kita dapat kelebihan yang Nabi sebut ini. Kelebihannya apa? Diampunkan segala dosa yang terdahulu. Dan itulah yang para ahli ulama katakan, antara fadilat terbesar ataupun tujuan utama kita diberikan Allah bulan Ramadan, supaya kita dapat bersihkan seluruh diri kita daripada dosa, daripada maksiat, daripada segala-galanya. Dan apabila habis Ramadan, kita ibarat seperti bayi yang dilahirkan bersih daripada dosa, tak ada dosa apa-apa dah. Nak sampai tahap inilah yang paling payah. Dengan iman, dengan ihtisaban, dengan penuh ketekunan dan kesungguhan. Tetapi ia sangat berkait dengan sebelum Rajab dan Sya'ban ni. Jadi ibu-ibu, terutamanya wanita-wanita, kita mula buat persiapan untuk membersih dan menyiapkan rumah kita. Kalau masa saya belajar dulu di Mesir, bila nak raya,
mereka tak nampak macam raya, tak ada persiapan apa-apa, macam hari biasa. Tapi bila masuk bulan Rejab, masuk bulan Syaban lagi meriah, rumah mereka sudah dihias dengan lampu-lampu, dengan tulisan-tulisan yang diangkat, dengan banner-banner, dengan tulisan gantung depan rumah, ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, selamat datang. Mereka dah mula meriah daripada Rejab, kemudian Syaban lagi meriah. Mereka wujudkan suasana menyambut Ramadan sangat luar biasa. Bila time hujung bulan Ramadan, dekat raya, tak ada apa-apa hiasan, tak ada apa-apa sambutan. Kita boleh buat perkara yang sama. Bila orang tengok kita mula pasang lampu lah contohnya, orang kata awalnya bersiap raya. Tak, ini bersiap sambut bulan yang mulia Ramadan. Sebab kadang-kadang kita sambut Ramadan dengan tak ada perasaan, sebab tak ada suasana. Kita ubah. Kita buat operasi bersih rumah, kita basuh langsir contohnya. Suami tanya, awalnya bersiap raya, puasa belum lagi. Tak, saya bersiap sambut Ramadan. Kita ubah kedudukan sofa, kita bagi ada ruang mihrab dalam rumah kita. Muslimin muslimat, mihrab ini disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ada mihrab Nabi Ibrahim, ada mihrab Sayyidatina Maryam, dan para Nabi ada mihrab, iaitu tempat ibadah, bukan di masjid tetapi di rumah ataupun di tempat-tempat yang tertentu. Apa maksud mihrab? Mihrab ni asal perkataan haraba, iaitu perang. Mihrab maksudnya tempat berperang. Kita kena bina tempat berperang dalam rumah kita. Kita tak terfikir selama ni apa maksud mihrab. Mihrab asal perkataan haraba, cari dah dalam kamus bahasa Arab, maksudnya perang. Mihrab maksudnya tempat berperang. Di dalam rumah kita, kita kena buat mihrab. Ustazah, rumah sempit je, dalam taman, tengah-tengah, kocik ya Ustazah. Saya akan jawab, tak apa, acik kocik pun tak apa. Kita ada ruang tidur, kita ada ruang makan, kita ada ruang tamu, kita ada ruang tengok TV. Takkan ruang untuk ibadah tak ada. Maksud saya di sini adalah, kita memang tak boleh buat surau dalam rumah kita kocik. Tapi sekurang-kurangnya adalah satu dinding yang mana kita mungkin buat bentuk mihrab sikit. Pakat dengan suami besok, pergilah beli cat tu kemudian conteng sikit, buat bentuk macam kubah. Bukan kubah, buat bentuk hiasan tu kan. Ataupun poilah, ada kodai dekat Senawang tu, dia kodai tu dia jual apa, dia siap dah tu, tinggal tampal je kat dinding, macam kayu tu. Ada hiasan yang lawa macam depan kalau masjid tu kan, yang depan tu macam kubah tu, ada jual tu, rata-rata ada. Buat satu dinding, lepas tu di situ ada satu rak, situ letak Al-Quran, ada tasbih, ada tanda kiblat, mungkin di situ ada letaklah minyak wangi. Lepas tu tempat kita letak sejadah kita. Biasa semayang colah-colah ya Ustazah, colah antara sofa dengan meja makan. Kalau dalam bilik pun colah katil tu lah semayang. Kalau di situlah ruang kita solat, jadikan di situ mihrab. Niat kita jadikan itu mihrab. Apa maksud tempat berperang? Maksudnya adalah tempat kita berperang dengan hawa nafsu, berperang dengan hawa nafsu kita. Apa kelebihan ada mihrab? Di sini ada perbincangan ulama. Bolehkah para wanita menjadikan mihrabnya di rumah sebagai tempat dia i'tikaf? Saya bukan nak ajar ajaran sesat, saya nak bagi tahu ada perbahasan ulama. Kita tahu antara ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Tetapi ia sunat untuk lelaki, bukan untuk perempuan.
Kalaulah di surau ini atau di masjid ini buat i'tikaf, wanita nak i'tikaf, dia kurang manis perempuan tidur dekat masjid. Tapi kalau ada ruang yang memang betul-betul terjaga dan wanita ni tak mengeluarkan suara, kan nanti orang dah pukul 1, 2 pagi duk borak lagi. Jadi orang lelaki nak i'tikaf pun tak khusyuk dengar suara perempuan bisik-bisik. Kok dia mengigau tengah malam keluar menyanyi lah pula kan. Sebab itu yang sunat i'tikaf ni adalah lelaki. Tetapi mana-mana isteri, mana-mana wanita yang memudahkan suaminya i'tikaf, dia dapat pahala i'tikaf yang sama seperti mana suaminya. Subhanallah. Okey, sekarang Masya Allah isyak kan. Subhanallah. Kita bagi laluan azan. Tengok azannya. Subhanallah. Yang macam memang takbir. Tak apa. Saya nak amalan i'tikaf. Itu amalan-amalan. Saya nak pahala, ganjaran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca doa lepas azan. Pastikan kita semua baca. Bismillah. Allahumma rabbah zidat wa titamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadani wa salat wal fadilah wa syarafa wa darajat ala tarafi'an wa asma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, dah isyak kan? Jadi masa kita pun sebenarnya dah dekat dengan hujung-hujung lah. Tadi azan, lalu kita bacakan doa selepas azan.
Ia disebutkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang setelah azan lalu dia membaca doa yang kita bacakan tu, Allahumma rabba hazi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudan ladzi wa'anta. Muslimi muslimat, dalam doa yang panjang tu kita ada sebut perkataan wasilah. Perasan tak? Ada wasilah. Subhanallah, Nabi bersabda, barang siapa yang setelah azan lalu dia membaca doa, lalu Nabi bacakan ajarkan kepada doa tadi itulah, Nabi bersabda, Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maksudnya maka dijamin baginya syafaatku di hari kiamat, ataupun dijamin ataupun sah ataupun pasti dia akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Dan para ulama mengatakan bahawa inilah hadis yang terkuat yang berkaitan dengan syafaat Nabi SAW. Kalau kita kata dan membahaskan tentang kelebihan salawat, salawat berkaitan dengan rahmat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat dan lain-lain hadis Nabi yang berkaitan dengan salawat Nabi, ia kaitan dengan rahmat. Tetapi mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita dapat syafaat Nabi. Tetapi hadis yang berkaitan dengan syafaat Nabi, inilah hadisnya. Ia adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari ataupun Muslim. Nabi bersabda, barang siapa setelah azan lalu membaca doa azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dijamin baginya syafaatku di hari kiamat. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tidak tahu kelebihan baca doa lepas azan, kita ambil mudah. Kita tak beringat kepada anak, kepada isteri, pada suami. Kadang-kadang kita berhenti sekejap dengar azan, lepas tu terus sambung borak. Kita tak berhenti untuk baca doa selepas azan. Yang kedua, yang ramai orang tinggal dan tak tahu fadilat yang begitu besar, dan ia juga daripada hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa setelah ambil wuduk, setelah dia berwuduk, lalu dia membaca doa wuduk. Apa doa wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis Nabi ni, Nabi baca sekadar itu sahaja. Tetapi ada hadis yang lain yang menyambung berkaitan dengan doa yang kita belajar daripada kecil tu. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Tapi kalau kita baca sekadar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu dah dikira sempurna, tidak ada kekurangan. Kita tak boleh cakap lebih afdal, kalau tambah tak boleh cakap begitu. Sebab yang bacaan pertama sekadar abduhu wa rasuluh itu juga sempurna. Apa fadilat dia? Nabi sebut dalam hadis yang sahih, akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Pendek je, lepas wuduk baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibuka baginya 8 pintu syurga. Kemudian ramai yang tak beramal dengan doa apa? Doa iftitah. Dan ini juga daripada riwayat yang sahih. Nabi bersabda, ketika itu Nabi jadi imam, ada sahabat Nabi di belakang baca doa iftitah. Allahumma aftah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat itu je dia baca. Kita boleh baca yang penuh, itu pun ada riwayat. Sebab bacaan doa iftitah ada lebih 10. Tak silap saya ada 12 jenis bacaan doa iftitah. Tetapi yang saya ceritakan ini, apa yang Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih ini, bila Nabi lepas solat, Nabi bertanya,
Siapakah tadi ketika solat dia membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, setakat itu saja. Lalu semua sahabat tak mengaku, diam belaka. Semua tak mengaku sebab takut nak mengaku. Yang baca ni takut nak mengaku sebab dia baca kuat, semua orang dengar. Nabi tanya lagi, barulah dia mengaku. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya ketika kamu membacakan zikir itu tadi, pintu langit terbuka untukmu. Doa iftitah maksudnya pembukaan. Lepas ini kita kalut macam mana, nak cepat macam mana pun, jangan tinggal doa iftitah. Bacalah yang pendek ini pun sudah sempurna. Tapi kalau kita boleh baca lebih panjang, itu lebih baik. Tetapi yang pendek ini pun daripada hadis Nabi yang sahih. Bukratan wa asila, maka pintu langit terbuka untuk kita. Saya sebutkan 3 perkara itu muslimin muslimat kerana suka saya nak sebut, bulan Ramadan nanti ramai orang beri perhatian kepada solat sunat tarawih, solat sunat qiyamul lail, kemudian solat duha, solat-solat sunat, tetapi tidak menjaga solat fardu. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, amalan di bulan Ramadan akan digandakan, yang mana amalan sunat umpama seperti amalan fardu, dan amalan fardu digandakan sehingga 700 kali ganda. Tapi ramai yang beri tumpuan kepada amalan sunat. Mereka lupa bahawa amalan fardu lagi perlu diberi keutamaan. Kepada siapa yang kurang rajin, kurang kuat, bulan Ramadan sama juga tak bangun malam, bangun ujung-ujung juga, tinggal 15 minit nak bersahur ataupun nak subuh baru dia boleh bangun. Dia tak boleh nak ubah jadual dia. Solat sunat yang lain pun sama juga, kurang juga. Qabliyah ba'diyah pun kurang juga. Saya selalu cakap, kalaulah kita masih tak berubah bab solat sunat, tolonglah berubah bab solat fardu. Solat di awal waktu, persiapan lebih awal, dan jagalah 3 doa ini. Doa selepas azan, doa selepas wudu, dan doa iftitah. Doa selepas azan jaminan syafaat Nabi. Sebab apa? Kita minta dalam doa kita apa dia? Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa maksud dia? Kurniakanlah wahai Allah kepada Nabi Muhammad wasilah dan juga fadilah dan juga kelebihan. Kita minta Nabi Muhammad jadi wasilah perantaraan kita dengan Allah. Kita minta supaya Nabi kita jadi wasilah. Biasa dengar perkataan wasilah, orang sebut macam ni, saya ni wasilah je. Maksudnya saya ni perantaraan Allah saja. Ilmu ni bukan milik saya ni wasilah je, penyampai, orang tengah. Jadi bila kita minta dengan Allah setiap kali baca doa lepas azan, ati sayyidina Muhammadanil wasilah, ya Allah kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Orang yang meminta kepada Allah supaya Nabi diberi wasilah, maka dia akan dapat wasilah. Dia akan dapat, Rasulullah akan jadi perantaraan antara kita dengan Allah di akhirat kelak. Nabi akan tunggu setiap umatnya yang bermohon wasilah. Nabi tak akan tinggalkan. Nabi akan berhujah di hadapan Allah untuk kita. Nabi akan mempertahankan umatnya yang memohon wasilah. Ya Allah, ini umatku, dia bermohon wasilah, aku menjadi wasilah kepadamu ya Allah. Nabi memang akan menunggu di setiap umatnya, tetapi umat-umat yang bermohon kepada Allah. Tapi kalau kita tak minta, bagaimana Nabi nak mempertahankan kita di hadapan Allah? Nak meminta supaya Allah ampunkan kita dan memilih kita masuk ke dalam syurga tanpa melalui neraka. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, ceramah kita ni sampai ke berapa? Sekarang pukul 8.50. Oh, ada yang sebut pukul 10. Sini pula pukul 11. Yang belakang kata Ustazah pukul 9. Subhanallah. Dalam pukul 9 lah, 10 minit lagi. Sekarang 8.50. Subhanallah. Orang perempuan memang boleh duduk lama-lama. Orang lelaki boleh tak lama-lama? Dia dah termenung dah kat belakang tu. Bila Ustazah ni nak siap ni. Masya Allah.
Tapi orang lelaki kat taman sini lain. Dia orang nak sampai pukul 1. Subhanallah. Lebih kurang sebelum 5 minit lagi kita akan berhenti sebab saya nak sambung bab iktikaf tadi. Jarang orang kupas bab iktikaf ni. Kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut, boleh cari artikel dalam Jabatan Mufti Wilayah. Apa hukum wanita iktikaf di ruang solat di rumahnya? Jawapan alim ulama, harus wanita berniat iktikaf di ruang ibadah di rumahnya. Sebab itu saya sebut kena ada mihrab. Mihrab ini maksud bukan kena buat cantik-cantik, lawa-lawa, tak perlu. Pergi beli cat, buat hiasan sikit pun jadi. Yang mana kita buat tanda, itulah tempat ibadah kita. Situ kita solat, situ kita baca Quran, situ kita zikir. Yang mana bila kita duduk je kat situ, kita berperang dengan hawa nafsu. Itu masuk mihrab. Asal perkataan harabah, perang, mihrab, tempat berperang. Walaupun baca 2 muka surat ngantuk, kita lawan ngantuk tu. Walaupun kita zikir dah 200, lepas tu dah rasa malas dah, kita lawan sebab kita target nak 1000. Kita cakap nak selawat 100, lagi tak 100 kita takak berhenti. Barulah namanya berperang. Kita berperang di mana? Di satu tempat yang kita jadikan mihrab, tempat ibadah. Dan ulama menyebutkan, insya-Allah, siapa yang berniat iktikaf di ruang ibadah dan solat di rumahnya, maka dia diberikan pahala iktikaf. Masya Allah. Okey, apa hukum wanita iktikaf di masjid? Jawapannya adalah, jawapan yang pertama, hukum yang pertama sunat. Memang dituntut isteri Nabi, para wanita di zaman Nabi juga iktikaf di masjid, tapi dengan syarat keizinan suami, kemudian selamat daripada fitnah. Tak boleh sehingga perlakuannya, perjalanannya melintas. Maksudnya antara ruang solat dengan ruang wuduk itu tidaklah melintasi lelaki, supaya tidak mengganggu niat ataupun tumpuan lelaki melakukan ibadah. Dan juga dia bukanlah wanita yang boleh menyebabkan gangguan-gangguan hati, terutamanya kepada lelaki. So itu ulama ada bincang, wanita yang sekian-sekian, rupa parasnya sekian-sekian, dia boleh jadi makruh. Dan apa hukum wanita iktikaf, suami tak izin? Dia nak juga iktikaf, suami tak izin. Ulama bincang, iktikafnya sah, tetapi boleh jadi tidak ada pahala baginya, kerana dia telah melakukan perbuatan yang sepatutnya dia mendapat keizinan suami. Bila sebut pasal iktikaf, kita tahu Nabi SAW 10 hari terakhir Nabi iktikaf penuh di masjid. 10 hari terakhir Ramadan. Dan hari-hari yang terawal Nabi banyak beriktikaf. Apa fadilat iktikaf? Di sini saya nak sebutkan hadis yang berkaitan dengan kelebihan iktikaf. Nabi bersabda, barang siapa yang beriktikaf 1 hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membina baginya parit, membina baginya 2 parit yang memisahkan antara dirinya dengan neraka. Kita pun terbayang, 2 parit je, macam dokek yo. Jangan terbayang parit belakang rumah kita, kat kampung kita. Tetapi Nabi menjelaskan yang mana setiap satu parit jaraknya antara timur dan barat, hujung bumi ke hujung bumi. Sehari iktikaf, Allah akan bina 2 parit. Maksudnya dia iktikaf daripada contoh pukul 8 pagi, kemudian iktikaf daripada pukul 8 pagi, kemudian dia pun sambung Zuhur, Asar, Maghrib, tidur, rehat sampailah Isyak, tidur. Pukul 8 pagi besok baru balik. Pernah buat tak? Masjid ni anjurkan tak iktikaf begitu? InsyaAllah. Jadi elok juga kita sebut bulan Rejab, bulan Syaban, pihak masjid boleh keluarkan satu koteh. Betul saya sebut kan? Kau salah koteh. Betul koteh. Bukan senang nak sebut. Kopai. Acik bawa kopai tu Ramai tak tahu tu kopai tu. Kopai tu beg tu kan bagi kopai. Betul saya sebut kopai.
Botol. Memang sah saya warna gori 9. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Mungkin boleh keluarkan kotak. Siapa yang nak iktikaf, yang mana pihak masjid akan sediakan makan sahur, makan berbuka. Oh, hebat. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi di situlah orang yang tak mampu nak iktikaf, dia bagi derma. Masjid pula keluarkan. Siapa yang nak bagi derma sedekah untuk orang yang beriktikaf di masjid. Dan mungkin pihak masjid boleh pula buat tawaran kepada remaja ataupun kanak-kanak yang iktikaf 1 hari 1 malam. Dapatlah RM10 contoh. Dapatlah RM20. Dan mungkin ada orang kata mana boleh bagi upah macam tu. Sebenarnya dalam hukum agama kita harus sebagai satu galakan. Masya Allah. Okey. Sekarang saya nak sebut yang tergantung tadi tu. Bagi wanita, kita mungkin tak mampu 1 hari 1 malam, betul tak? Kita ada banyak urusan. Kita ada anak, ada cucu. Kita pun loteh, ustazah nak duduk, loteh lah, tercongok, tak boleh lah, 4 jam pun loteh. Memang nak baring-baring lagi sodap lah ke rumah tu. Kan, luruh-luruhkan badan, baring-baring, kejap baring. Masya Allah. Jadi bukan senang ni nak iktikaf ni. Kat masjid boleh baring, tetapi kita siapkan bekal untuk suami. Kita siapkan bekal. Abang, seumur hidup abang tak pernah sekali pun iktikaf 1 hari. Tapi bulan Ramadan kali ni abang iktikaflah 1 hari. Saya akan siapkan baju abang, sabun, buh gigi, obat gigi, shampoo. Macam nak pergi hotel kan. Siap makan berbuka nanti saya hantar. Saya tahu abang tak boleh makan melainkan air tangan saya. Air tangan saya akan masak untuk awak. Awak jangan risau, saya pergi hantar. Sahur pun saya pergi hantar. Awak jangan bimbang. Wanita isteri seperti ini, dia akan dapat pahala yang sama seperti mana suami dia buat amalan. Bahkan apa saja amalan suaminya di masjid, puasanya, apa lagi, baca Qurannya, zikirnya, akan dapat juga pada isteri yang menyediakan bekal. Mana sumber hadis yang menyatakan itu, wahai ustazah? Ustazah cakap ni, ustazah rasa-rasa kau memang betul ni. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan. Saya bacakan hadis yang pertama, hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekal untuk suaminya pergi berperang di jalan Allah, maka dia umpama pergi berperang. Nabi kata sama. Dia siapkan bekal untuk suaminya pergi berperang. Nabi kata isteri ataupun orang yang menyiapkan bekal, dia sama seperti orang yang pergi berperang. Padahal pergi berperang tu seminggu, ada 2 minggu, ada sebulan. Dengan penat letih perjalanan jauh. Yang siap bekal 1 jam yo, nak siapkan bekal 2 jam yo. Tetapi kerana Allah nak beri kelebihan pahala bagi isteri, bagi wanita ni, dia menyiapkan itu. Dan kerana persiapan yang disiapkan itulah menyebabkan suami boleh ibadah elok dekat masjid. Kadang suami nak ibadah, nak iktikaf, isteri kan telefon, bang bila nak balik? Bang sodap duduk lama-lama kat masjid. Awak nanti nak buka baru balik kan? Ni saya siapa nak tolong masak ni? Sodap duduk lepak-lepak kat masjid. Kadang kita pula yang mengganggu. Subhanallah. Jadi kita kena buat persiapan, mindset kita balik bincang. Kita akan support suami kita untuk iktikaf. Dan janganlah pula duk fikir bukan-bukan. Awak iktikaf ke buat apa kat masjid tu? Betul ke awak iktikaf? Awak iktikaf dengan siapa? Aduh, kau awak, saya kena tengok lah ni. Pergi siasat pula suami dia. Pergi tengok ada tak selipar dekat masjid. Lepas tu pergi intai-intai. Tak apalah kalau nak siasat, tak ada masalah. Tapi maksudnya kita akan mempermudahkan, kita akan dapat pahala yang sama. Hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang menganjurkan sesuatu amal kebajikan ataupun membantu orang melakukan amal soleh, dia akan diberi pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Pahala yang sama dan tak kurang, tak ambil pun pahala orang yang buat ibadah ni, dan dia dapat pahala jumlah yang sama. Subhanallah. Okey,
penutup ni. Ada lebih kurang 3,000 lebih. 3,000 lebih yang melihat sama. Ada yang hadir di sini dah lebih kurang 30,000 juga ni sampai ni. Masya Allah. Yang kita tak nampak pun ramai ni, insya-Allah para malaikat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Secara ringkas, kita berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bulan ini disebut di dalam hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, Abu Bakrah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, zaman iaitu masa terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Antaranya ada bulan haram, iaitu bulan suci. Nabi kata ada 4 bulan haram, iaitu bulan suci, bulan yang mulia. 3 bulan yang berturutan, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan 1 bulan yang berasingan, iaitu bulan Rejab. Kalau sebut bulan haram, ada 4 disebut dalam hadis Nabi. Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian 1 bulan yang terpisah, iaitu bulan Rejab. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Di dalam bulan Rejab ini ada peristiwa penting. Apa dia? Peristiwa apa? Peristiwa penting bulan Rejab? Isra dan Mi'raj. Nabi diangkat oleh Allah untuk mendapat wahyu salat. Peristiwa kedua yang terpenting yang berlaku di bulan Rejab, iaitu berlakunya penghijrahan pertama Rasulullah ke Habsyah, sebelum percubaan ke Taif dan sebelum akhirnya hijrah Nabi ke Madinah. Maksudnya Nabi cuba hijrah dulu yang pertama ke Habsyah. Kemudian di dalam bulan Rejab berlakunya perang Tabuk, yang mana peperangan Tabuk ini berlaku pada 9 Hijrah. Berlaku pada 9 Hijrah, yang mana berhadapan dengan tentera Rom. Ada cerita dia, berlaku di bulan Rejab. Seterusnya antara peristiwa besar berlaku di bulan Rejab ialah wafatnya Imam Syafi'i, iaitu imam kita, imam mazhab kita, iaitu Imam Syafi'i, yang mana beliau meninggal pada bulan Rejab tahun 150 Hijrah. Kemudian peristiwa besar di bulan Rejab ialah pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis. Boleh lagi tak ni? Nampak tak saya kat depan ni? Berlawan-lawan ni dengan anak-anak kita keliling ni. Siapa menang ni? Saya kan anak-anak keliling ni kan. Diorang bertempik, saya pun bertempik kan. Subhanallah. Semangat betul kan? Semangat botol. Semangat botol anak-anak kita ni. Diorang Masya Allah. Dan saya puji masjid ni. Ini namanya Masjid Mesra Kanak-Kanak. Ya, Alhamdulillah. Dan dia siapkan ada ruang kanak-kanak boleh berlari-lari. Jadi anak cucu boleh bawa ke masjid. Bila anak-anak ni selesa dengan masjid ni, dia tak takut. Sebab kalau dia takut, tak ada bunyi budak-budak bising ni. Subhanallah. Maksudnya AJK Masjid, imam, tok-tok siap ni, semua penyayang belakang ni. Kalau ada seorang yang dia takut, budak-budak ni tak berani nak berlari. Dia orang takut ni. Tapi Alhamdulillah daripada tadi saya pun okey. Saya cuma tengok ibu-ibu ni dah kurang fokus ni. Rasa nak berlari juga ke? Tak ada kan? Sikit lagi ni, sikit lagi kita akan sudah dah ni. Bila disebut bulan Rejab adalah bulan apa? Bulan pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. InsyaAllah, mudah-mudahan di bulan Rejab ini juga akan berlakunya pembebasan Baitul Maqdis. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam minggu lepas kita dikejutkan dengan South Africa Selatan.
bersuara di peringkat dunia, menyaman dan mengheret Israel, Sekutu, Amerika, apa semua ke mahkamah dunia. Beraninya Afrika Selatan ni, dia declare secara terbuka perang secara diplomatik di peringkat dunia kepada Israel dan Sekutu. Dahsyat kan? Dan mereka bukanlah benua ataupun negara Islam. Tidak. Afrika kita tahu, hanya negara-negara tertentu. Ghana pun 30% je Muslim. Banyak lagi negara di Afrika, majoriti adalah Kristian, bukan Islam. Tapi atas dasar kemanusiaan. Dan tunjuk perasaan boikot berlaku di seluruh dunia, masih berterusan sampai hari ini. Allahu Akbar. Siapa yang pernah pergi ke Baitul Maqdis? Angkat tangan. Siapa pernah pergi? Ada yang pernah pergi? Kalau tanya, ada anak kecil tu kan angkat tangan, comel je dia. Saya angkat tangan sebab saya pergi dalam bulan 8 tahun lepas. Bulan 8 saya pergi. Bulan 10, 7 hari bulan, kita tahu peperangan bermula 7 hari bulan 10. Maksudnya saya pergi ke Baitul Maqdis Palestin, di Jerusalem tu, sebulan sebelum berlaku peperangan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Baitul Maqdis keluasannya lebih kurang dalam 20 ekar lebih, 30 ekar lebih kurang. Baitul Maqdis itu besar. Yang kita nampak kubah hijau, Qubbatu Sakhra itu, kubah emas tu, itu adalah masjid kecil, yang paling kecil di dalam Baitul Maqdis. Bila sebut Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa di dalamnya ada 4 masjid. Ada 4 masjid semuanya. Pernah kita tengok tak gambar Masjidil Aqsa yang petak 4 tu? Kita nampak ada 4 petak tu kan? 4 segi tu. Daripada hujung ke hujung, semua itu masjid. Semua itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni binaannya diperintahkan oleh Allah 40 tahun selepas Masjidil Haram. Masjid pertama di dunia Masjidil Haram. Masjid yang kedua ialah Masjidil Aqsa. Jarak keduanya dalam hadis Nabi disebut 40 tahun. Kaabah tu, petak Kaabah tu, dia tak sama, bukan 4 petak segi. Ada 2 sama panjang, ada 2 sama panjang yang saling bertentangan. Allah perintahkan Nabi Ibrahim membina Baitul Maqdis, menggandakan 4 besar Kaabah berganda-ganda, lalu 4 besar, 4 segi itu juga dibina bentuk Masjidil Aqsa. Cuma digandakan, mungkin 30 kali ganda, 40 ganda ataupun 100 kali ganda keluasan. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tahu Nabi Ibrahim memang tinggal di Palestin dengan isteri yang pertama, Siti Sarah, dan Siti Hajar ditinggalkan di Mekah. Sebab itu Nabi Ibrahim berulang alik daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berulang alik antara 2 orang isteri ini. Masya Allah. Masjidil Aqsa keluasan lebih kurang dalam 30 km. Besar. Bukan 30 km, 30 ekar. Minta maaf, kilometer pula. Itu dahsyat sangat tu. 30 ekar. Besar kan? Besar. Masa saya pergi, dia lebih kurang 4 bulan, 5 bulan yang lepas tu, bila masuk je ke kawasan petak, memang dikawal oleh Israel, askar lebih kurang 6, 7, 8 askar bersenjata di setiap pintu masuk ke Masjidil Aqsa. Setiap pintu yang 4 tu. Bila kita masuk je ke Masjidil Aqsa, mula-mula taman, tanah penuh dengan pokok zaitun, dengan pokok-pokok yang lain. Pokok zaitun tu ada berusia 300 tahun, ada yang 400 tahun, pokok-pokok yang lama. Masya Allah. Dalam tu ada masjid
Qibli, itu masjid utama Masjidil Aqsa. Maksudnya masjid kiblatku. Kemudian ada Masjid Qadim. Masjid Qadim ini masjid yang dikatakan dibina oleh Nabi Sulaiman. Di dalam itu ada tiang besar lagi daripada pemeluk ni. Memang kita tak dapat peluk pun, yang mana diangkat oleh para jin untuk membina Masjid Qadim. Masjid Qadim ini di bawah Masjid Qibli, luas dan besar. Di situlah ada laluan yang dibina oleh Israel, yang mana umat Islam boleh kesan, dan lubang tu kita boleh nampak, yang mana mereka bina di bawah Masjid Qibli untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Memang ada, tetapi ditutup dan dikunci. Itulah laluan terowong yang dibina daripada jarak yang jauh, yang mana mereka nak masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada Masjid Marwan. Ini masjid bawah tanah terbesar di dunia. Kalau masjid ni sekarang, dia punya besar 3 kali ataupun 4 kali ganda lagi daripada masjid ni, tapi semua bawah tanah. Kita takkan tahu ada masjid bawah tu. Besar sangat, dan ketinggian dia lebih tinggi daripada ni. Saya ingat bila turun tangga, ingat masjid bawah tanah tu kecil, tapi rupanya hujung sampai hujung. Dan di hujung Masjid Marwani bawah tanah, atas ni semua tiles. Macam ni, kita tak tahu ada masjid kat bawah. Nak kata teknologi beratus tahun, beribu tahun yang dulu, bukan ratus tahun, ribu tahun yang dulu, sangat dahsyat. Bina masjid bawah tanah. Yang ini orang tak tahu ada masjid bawah tanah terbesar di dunia. Bayangkan, bukan besar masjid ni, 4 kali ganda masjid ni lagi. Luas. Saya jalan tu, ingatkan nak habis dah, ada lagi. Dan di hujung sekali ada mihrab Sayyidatina Maryam. Saya naik tangga dan boleh tengok depan mata tempat Maryam bermihrab, dan di situlah Maryam diturunkan oleh Allah makanan daripada langit, dan di situlah Maryam diberitahu yang dia mengandungkan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa saya cerita ni? Saya nak dalam hati setiap ibu, setiap ayah muslimin muslimat ada cita-cita ingin menjejaki ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, semoga Allah berikan kesempatan untuk kita. Allah berikan kesempatan untuk kita dalam umur kita. Sebelum kita mati, Allah berikan kita rezeki untuk menjadi tetamu Allah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Allah jemput kita ke Masjidil Haram menunaikan umrah dan juga haji. Allah menjemput kita ke Masjidil Nabawi untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Siapa di sini belum pernah menunaikan umrah lagi? Siapa belum pernah tunaikan umrah? Masya-Allah. Siapa yang belum menunaikan haji? Siapa yang belum menunaikan haji? Hampir semua belum lagi menunaikan haji, dan ramai lagi yang belum pernah menunaikan umrah. Maka kita perlu memperbanyakkan doa untuk 3 masjid ini bila di bulan Ramadan. Kalau betul nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, bulan Ramadan nanti, setiap kali lepas salat ataupun dalam salat, waktu sujud, jangan tinggal doa supaya kita dijemput menjadi tetamu Allah. Sebab bila Allah nak jemput kita, Allah boleh jemput kita tanpa 1 sen pun. Allah boleh jemput kita tanpa kita perlu berusaha sediakan bekal sedikit pun. Saya dah jumpa ramai orang yang boleh pergi ke Masjidil Aqsa walaupun tanpa duitnya 1 sen pun. Menunaikan haji, bahkan saya jumpa yang jemaah haji orang tua ditaja, diberikan percuma oleh orang yang tidak diketahui untuk pergi package haji yang bernilai 80,000, 90,000, 70,000. Sebab dia tak dapat muasasah tu, tak dapat. Tapi rezeki dia, tak tahu siapa yang sponsor. Maksudnya jumlah haji yang mahal begitu pun. Bila tanya apa amalan, antara amalannya dia letak Kaabah dekat rumah dia, gambar kocik
sebab orang miskin. Tapi betapa dia merindukan Kaabah. Dia punya cita-cita yang kuat nak pergi umrah dan haji. Dia tampal gambar Kaabah tu yang dia gunting entah daripada mana. Setiap kali tengok gambar Kaabah, dia talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia menggambarkan, dia membayangkan, ya Allah, kalau aku tak dapat, moga-moga talbiyahku ini engkau terima ya Allah. Sebab itu boleh jadi, kenapa kita belum dijemput Allah untuk umrah, untuk haji? Kerana sebenarnya kita tidak benar-benar mahukannya. Kita sebenarnya tidak bersungguh-sungguh pun nak haji, nak umrah. Mulut kita je cakap nak. Tetapi tidak berdoa dengan bersungguh-sungguh, tidak bersujud meminta dengan Allah. Maka insya-Allah di bulan Ramadan, jangan tunggu bulan Ramadan lah, lepas isyak ni terus je beramal, terus je doa. Dan tapi kita tahu bulan Ramadan adalah bulannya diterima, dimakbulkan doa berganda-ganda. Masya Allah, alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Anak kita pun tak serak tekuk lah dia kan, bertempik-tempik. Mungkin dia orang ramai, dia bersambung-sambung tu. InsyaAllah semoga kita boleh menghidupkan bulan Rejab dengan sunat, puasa sunat Rejab, dengan bacaan Al-Quran, dengan ganti puasa, dengan sedekah. Itulah antara persiapan menuju ke bulan Ramadan. Dan untuk penutupnya, sama-sama sekali lagi kita berdoa sebagaimana doa Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kuatkan suara ya. Kita lawan anak-anak kita tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan berkatilah kami dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza, saya menyudahkan kata-kata saya, penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Diserahkan kembali kepada pengerusi majlis. Subhanallah, ada sedikit bahan. Terima kasih. Masya Allah. Rupanya makin ramai, lebih kurang dalam 4,000. Barakallah. Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton. Masya Allah. Tuan-puan sekalian,